Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, kita sambung balik kitab kita ni Isra Mi'raj karangan Sajid Muhammad Alwi Al-Maliki. Kita masuk dalam falsafah Mi'raj. Falsafah Mi'raj pertama sakta apa ni? Ira'ah dan ru'yah. Ira'ah dan ru'yah. Ada peristiwa Isra telah Allah jelaskan dalam kitabnya Al-Quran yang mulia, dan keterangan peristiwa itu diawali dengan kalimah Subhanallazi, Maha suci Allah yang Subhanallazi. Hal ini memberikan kita isyarat, petanda bahawa makna subhanah ni adalah bersih, suci, bersih. Dalam arti kata zat Allah bersih dari segala sifat-sifat zat makhluk. Perbuatan Allah tidak sama dengan perbuatan makhluk, dan sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Ayat situ dulu, subhanallazi. Apabila kita mengambil perbuatan Allah dari kesucian ini, maka wajiblah kita nisbahkan perbuatan Allah kepada dirinya sendiri. Jadi tidak ada kelemahan. Tak pelik lah, jangan anggap pelik lah. Kita katakan sungguhnya semua perbuatan itu wajib mengambil peraturan. Itu biasalah, sunnatullah, sistem zahir Allah buat lah. Dan kekuatan orang berbuat, kekuatan orang yang berbuat itu mengkhabarkan kepada kita akan kuasaannya terhadap orang yang berbuat tanpa mempunyai kekuasaan. Kita katakan sesungguhnya Allah SWT itu menisbahkan Isra kepada dirinya, dan tidak menisbah kepada Rasulnya. Jadi bukanlah kepada Nabi, dan bukan Nabi yang jalan jauh tu siapa ke daripada Baitul Maqdis daripada Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, tapi diperjalankan, dibawa oleh Allah SWT. Jadi tak peliklah nisbah kepada Allah. Allah SWT firman, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam. Maksudnya Allah telah memperjalankan hambanya, Nabi telah, pada satu malam. Jadi peraturan Muhammad dan peraturan manusia itu sia-sia. Jadi tak pakailah kelemahan Nabi. Tidak dijadikan sandaran kerana sia-sia dah. Hari itu tidak berguna perbuatan Nabi pada perbuatan dan peristiwa dah. Hanya berkata pada kuasa Allah lah. Kita katakan lagi sesungguhnya Rasulullah itu menanggung pada peraturan penciptanya, iaitu Allah SWT. Jadi Allah juga tanggung. Menanggung. Jadi Allah tanggung perbuatan Nabi itu sebenarnya perbuatan Allah lah. Jadi Rasulullah ditanggung oleh Allah SWT. Apabila perkara perbuatan dari Allah SWT, maka wajiblah agar kita tidak mendatang ke perbuatan itu dengan peraturan manusia. Dia nak fikir cara manusia lah. Jadi dia ni, Syekh ni buat kitab ni macam nak jawab juga ulama-ulama yang nak tulah, nak petap-petap, nak belik-belik dah. Jadi kerana terpengaruh dengan masa tu, kerana pembaharuan nak tajdid dah, tapi kadang-kadang over pula lah, gitulah manusia dah. Jadi rajaknya ni perbuatan Allah, bukan perbuatan manusia dah. Tetapi wajiblah kita berikan peraturan itu kepada peraturan yang melakukannya. Selama yang melakukan itu adalah Allah SWT, maka tidak dapat diputuskan dengan zaman dan jarak padanya, dan juga diputuskan dengan sesuatu dari perhitungan peraturan manusia. Tak boleh kita guna sistem manusia zahir biasa manusia dah. Nabi Muhammad SAW itu hanya menanggung peraturan Allah SWT. Jadi dia ikut peraturan Allah, bukan peraturan manusia biasa dah. Aku berikan sebuah contoh lah. Bila aku berkata aku dan anakku yang masih menyusu naik ke puncak gunung Himalaya, maka tidak mungkin bagi akal berkata bagaimana anakmu yang masih menyusu naik ke puncak gunung Himalaya. Budak mengakuk tu, menyusu dah, mengakuk lagi dah, nak naik atas gunung kan dah. Kerana aku tidak mengatakan anakku yang masih menyusu naik, nama aku berkata aku dan anakku yang masih menyusu dah. Jadi peraturan itu peraturanku lah, bukan peraturan anakku. Budak kecil okey dah, aku sendiri tu bawa dia dah. Guna kenderaan gapo pun mungkin juga dah. Alat gapo mungkin, bukan budak kecil tu baby dah. Nak ngakuk nak atas gunung okey dah. Demikianlah pula Allah yang telah memperjalankan hambanya pada satu malam. Jadi peraturan Nabi Muhammad, kemanusiaannya dan hubungannya dengan masa lah, dan jarak itu tidak masuk sama sekali dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi bukan di atas masa biasa, dan mengikut jarak cara manusia, sistem biasa. Dia macam-macam dah. Zaman masa ni kadang-kadang banyak faktor dah. Kalau kita duduk mengaji sains ni, dunia ni, cara dia dah. Masa kau, ia ada masa tu, ia ada berkait belakang dengan apa, tarikan graviti dah. Graviti boleh saja berkait belakang dah dengan suhu, dengan apa, pergerakan udara, pergerakan angin. Jadi semua tu kait mengait lah. Jadi ni tu termasuk, ni tak boleh buat kira, ni kuasa Allah. Kita jalan pun
dengan graviti yang sesuai. Dengan tarikan graviti ni lah kita boleh jalan molek. Kalau kita atas boleh pun tak boleh nak jalan molek dah lah. Tepak tak kira graviti hak kuat lagi dah. Tepak kuat graviti tak jalan juga. Kuat dah tarik dah. Macam-macam lah. Kita katakan juga apabila kita memandang kepada kekuatan suatu perbuatan dan kepada jarak dan masa, pastilah kita menemui masa itu diseiringan dengan kekuatan dalam bentuk berbaringan yang saling berbalikkan. Telah berarti kata apabila kekuatan bertambah, maka sedikitlah zaman yang dipergunakan. Contohnya yang apabila jarak dari daerah Tonton ke Kairo itu ditempuh dengan menggunakan unta, pastilah berbeza apabila perjalanan itu ditempuh dengan kenderaan, kapal terbang atau jet. Jadi apabila kekuatan bertambah, maka sedikit pula masa yang ditempuh. Maka selama peristiwa itu disebabkan kekuatan Allah, maka masa disebabkan pada perbuatan Allah. Apabila masa disebabkan kepada kekuatan yang melakukannya, maka kamu akan menemui bahawa permasalahan selamanya tidak memerlukan. Kalau hak biasa, ikut keadaan biasa, tak perlu pakarlah nak. Kita katakan selama peristiwa itu tidak memerlukan masa, mengapa perjalanan Rasulullah terjadi di waktu malam? Ada pula kata tak. Gitu pula. Kita katakan kerana di sana ada perbezaan di antara pemindahan jarak di antara sesuatu yang dilihat oleh Rasulullah. Allah seorang melihat sesuatu yang dilihat, maka penglihatannya itu memerlukan kepada masa dia. Apabila seorang berbicara dengan orang lain, maka perbicaranya itu juga memerlukan masa. Jadi apabila masa itu berupa malam hari, maka sesuatu yang dilihat Rasulullah terjadi pada malam hari. Kita katakan juga sungguhnya Isra itu datang sebagai tanda ardiyah, tanda yang terjadi di bumi. Maksudnya tanda ardiyah, manusia mengetahui Baitul Maqdis, mengetahui Masjidil Haram. Hak tu hak orang manusia tahu. Bahkan di antara mereka ada sudah pergi ke Baitul Maqdis. Dan ada juga yang mengetahui jalan menuju ke sana. Ada dah. Hak Nabi sendiri tak pernah pergi ni. Kalau Nabi pergi pun Syam, Syria tak ada lah. Zaman budak tak pergi betul-betul di Palestin ni. Kita katakan sesungguhnya Allah SWT telah meninggalkan dalil yang dapat mungkin diketahui manusia dan mendukung apa yang akan dikatakan Rasulullah. Apabila mereka berkata, terangkanlah pada kami Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi menjelaskannya sebagaimana yang mereka lihat. Detail lah. Nampak. Nabi nak cerita, Nabi nampak masa nak cerita dah. Aku berkata ketika mereka meminta kepada Nabi untuk menerangkan tentang ciri-ciri Baitul Maqdis, maka itu sebuah bukti bahawa mereka meyakini Rasulullah belum pernah melihatnya dah. 6 tahun meyakini dah. Nabi tak nyebut, tak jegi pun dah. Jikalau mereka berasa ragu kalau Rasulullah pernah melihatnya, pastilah mereka tidak akan bertanya kepada Nabi untuk menjelaskan cirinya. Kalau tahu sikit. Mungkin Nabi gidah, mungkin ada kemungkinan saja pun dan mereka tak akan tanya benda gitu dah. Jadi mereka menerima bahawa Rasulullah belum pernah lagi pergi ke Masjidil Aqsa. Bersamaan dengan itu mereka meminta agar Nabi menerangkan ciri-cirinya. Dan kita katakan lagi mungkin Rasulullah pernah mendengar tentang ciri-ciri Baitul Maqdis dari orang yang menceritakannya daripada orang lain. Kemudian Nabi menukilkannya dari orang tersebut. Ni orang gitu. Belik-belik tanya benda gini ya. Kalau sudah begini, maka itu mesti ada dalil yang lain yang berubah masa. Kemudian Nabi menukilkan dari mereka dah. Kalau benda tu ada, mestilah diriwayatkan daripada hadis ya. Riwayat sirah ke apa yang menceritakan ada ke pertikaian Nabi kata mesti mendengar daripada siapa-siapa. Jadi orang lain tak kecek gitu dah. Tak ada hak kecek. Nabi cerita dah je tengah siapa-siapa orang ni nak. Semuanya hak pernah gitu. Tak ada sebut dah. Oleh kerana itulah kita menyebutkan dalil yang telah dilihat Rasulullah di jalan sepulang baginda dari peristiwa Isra Mi'raj. Jadi Nabi cerita benda hak dia nak pergi jalan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apa yang tengok tengah jalan tu dia boleh cerita habis. Kemudian baginda memberitahu kepada mereka bahawa di satu saat ada kafilah, ada rombongan lah yang berjalan menuju ke Mekah. Oleh kerana itu tidak dapat terima akal bila ada salah seorang memberitahu kepada Rasulullah tentang apa yang terjadi di jalan. Di jalan ni tengah-tengah jalan siapa ni nak ajak ke Nabi dah. Kalau lagi tak boleh nak tu nah, benda tengah jalan jauh. Kemudian Nabi beritahu kepada mereka dan ternyata mereka menemui perkara tersebut benar. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah. Nabi kata huta, cari huta hilang lah macam-macam Nabi cerita. Dah. Jadi benda tu betul. Gitu, siapa ke Mekah? Ayat betul hak Nabi ayat tu dah. Ini berlaku sungguh macam hak Nabi ayat dah. Apabila Isra itu merupakan tanda ardiyah, tanda di bumi, maka mungkin ditegakkan dalil padanya. Ini boleh cerita lah. Boleh buat ujah. Atas langit, siapa dia tak boleh cerita. Apa kata Haji pergi belakang tak? Apabila mungkin ditegakkan dalil, maka pertama sekali akan dapat memahaminya bahawa jarak telah dipendekkan untuk Rasulullah dan peraturan zaman telah sia-sia di sisi Rasulullah. Jadi undang-undang telah ditetapkan untuk Rasulullah. Apabila kita mengetahui bahawa undang-undang telah ditetapkan untuk Rasulullah, undang-undang
Undang-undang untuk Rasulullah adalah perkara yang sudah kita ketahui dan kita cari dalil padanya dengan akal kita. Bila setelah itu terjadi sesuatu pada Rasulullah bahawa undang-undang langit juga sudah ditetapkan Rasulullah untuk Rasulullah. Maka suatu hal yang mungkin bagi akal untuk dapat menerimanya bahawa undang-undang yang kita ketahui itu dapat ditetapkan bagi Rasulullah. Dan itu juga membuktikan bahawa undang-undang yang tidak kita ketahui juga dapat ditetapkan untuk Rasulullah. Hak kita tak tahu pun boleh berlaku pada Rasulullah. Cerita cara ajak ni memang ada jugalah meh-meh ilmu apa panggil? Ilmu akal, ilmu mantik, ilmu kalam ni tak? Ilmu kalam. Cara ayat tu ada belit-belit sikit. Kalau kita tengok buku hak jadi ulama, hak jadi salah betul, dia payah sikit lah. Dia main dah saja, tak cerita banyak ni. Main hukum akal ni. Jadi bukti Isra' itu merupakan bentuk penerimaan yang baik untuk pekerjaan iman terhadap Mi'raj. Jadi permulaan sebelum Mi'raj tu, Isra' tu tanda bukti yang zahir yang boleh terima oleh manusia. Kalau terima situ, Mi'raj sangat mudah dia terima dah. Allah SWT telah menggoyang undang-undang jarak dan masa untuk Rasulullah. Undang-undang biasa, sistem biasa ni, hukum fizik biasa tu lepas dia. Dan ni ada dia buat kajian fizik ke apa tak. Dia ada kira-kira tu dia boleh mengatasi hukum fizik biasa dah. Kelajuan dia lebih cepat daripada cahaya. Ada dah kajian tu, boleh jadi sistem mana tak tahulah. Kalau kita ikut zaman dulu dah. Lalu ni masalah sistem Asy'ariyah hak jenis pondok, hak jenis mengaji ilmu kalam, ia banyak lagi guna hukum akal daripada Aristotle dah. Jirim lah dah. Jauhar lah arat nah. Sehingga bicara jirim tu tidak boleh dibelah ni. Sedangkan dah ni atom hak paling kecil dulu orang tahu. Kecil sekalipun sekarang ni boleh belah banyak dah. Ada proton, ada neutron, ada elektron ni. Ada macam planet. Dah ni pecah pula. Dari proton dan neutron tu boleh pecah. Quark, ni punya quark ni. Quark ni ada 3 pula dah. Lepas ni pecah pula dah. Jadi banyak lagi. Dan ada kajian tu yang boleh menghasilkan tenaga yang besar tu. Lah ni orang dak kajian nuklear je, hebat tak mudah dah. Tenaga dia. Pemecahan atom daripada nukleus tu boleh menghasilkan tenaga yang besar. Jadi bom nuklear, bom gapo, tapi ada lagi hak canggih, kuat pula dah. Tengah kaji tu ni. Tapi nak jabui tu, tu zaman itulah sistem hak kita kira semakin canggih, semakin orang nak nampak ada benda yang pelik yang Allah boleh buat dah. Sebenarnya nak kata hukum fizik asas tu betul lah dia mengatasi, tapi sebenarnya hukum fizik yang mendalam sebenarnya Allah masih boleh buat lagi dah. Masih ada dalam sistem sunnatullah lagi je, cuma ada cara tertentu dah. Dah. Dan kuasa Allah lah, dengan kuasa Allah dan ilmu Allah. Dan Allah juga telah menentukan undang-undang langit untuk Rasulullah ketika Mi'raj. Undang-undang biasa agak hak fizik biasa, kita perlu nafas, oksigen, naik langit tak ada oksigen, itu hak biasa nak. Tapi untuk Rasulullah ni Allah buat satu sistem lain lah dah. Manakala tidak ada seorang pun yang pernah naik ke Sidratul Muntaha atau berjalan menuju ke sana, maka tidak mungkin ditegakkan dalil dari makhluk yang pernah mendengar hal itu, melainkan dengan perkara yang dapat dicerna panca indera atau Isra', iaitu Isra'. Jadi nak biar orang nak uji keimanan orang ni pada Isra'. Mi'raj ni orang tak boleh kata gapo. Nak terima, tak terima lah. Hak kafir tak terima teguh lah. Tapi Isra' ni, dia ada cabaran. Isra' ni, Nabi boleh royak berlaku mana sini, Masjidil Aqsa ada berapa tiar, berapa boleh royak cerita dah. Ni untuk uji, untuk cuba untuk uji orang kafir, untuk berhujah dengan kafir. Tapi Mi'raj tak. Tu peringkat kedua. Dia cari Isra', tak boleh jawab. Ya betul sungguh yang Isra'. Mudah nak terima Mi'raj, mudah hak pelik lagi lah, mudah payah lagi. Oleh kerana itu, bukti Isra' itu satu bentuk penerimaan yang baik untuk pekerjaan iman dengan apa yang terjadi pada Rasulullah. Ini kerana baginda telah berpindah ke langit dengan peraturan langit dan bukan dengan peraturan manusia yang biasa lah. Yang biasa seperti terjadi pada peristiwa Isra' dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pun tidak juga dah. Tu peristiwa tu pelik dah kan. Peraturan itu pun tidak. Peraturan langit lain pula dah. Lagi pelik dah. Yang terdapat dalamnya masa dan jarak. Ni sistem biasa ni, masa dan jarak ada lagi ni. Masa di atas muka bumi antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa Nabi Isra' tu. Dia guna sistem yang Nabi boleh nampak manusia dia begitu dah. Tapi apabila sampai ke Mi'raj tu, dia tak guna. Peraturan tu pun tak guna. Dia ada peraturan lain pula nak naik ke langit. Nabi telah menerangkan tentang ciri-ciri Masjidil Aqsa dan juga mengatakan apa yang terjadi di tengah-tengah perjalanan baginda dari Baitul Maqdis menuju ke Mekah. Semua ini memberikan penerimaan yang baik buat kita bahawa Rasulullah SAW ketika berbicara kepada kita tentang Mi'raj,
Dan tentang apa yang telah dilihatnya ketika Mi'raj itu membuat suatu kebenaran dari apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Padahal kita perhatikan firman Allah yang berbunyi, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkati di sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebahagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha melihat. Surah Isra ayat 1. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linurihu min ayatina. Innahu was-sami'ul 'alim, gitu kali. Innahu was-sami'ul basir, gitu. Tak tahulah belakang tak ingat. Surah Isra ayat 1 dah. Maka seolah-olah perbuatan di situ, di sini itu ira'ah, melihat. Ada. Okey, ayat Mi'raj. Isra. Innahu was-sami'ul basir. Innahu was-sami'ul basir. Dia ada ayat Isra dan ada ayat Mi'raj. Ayat Isra ni subhanallazi asra bi'abdihi minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Tu ayat Isra. Ayat Mi'raj pula, tu ayat Isra tu surah Isra lah ayat 1 dia. Surah ayat Mi'raj pula dalam Quran ada sebut Bismillahirrahmanirrahim, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa ama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu shadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil 'ala thumma dana fatadalla fakana qaba qausain aw adna fa ila 'abdihi ma auha ma kadzdzaba al fuadu ma ra'a fatamarunahu 'ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Jadi kalau kita ulama ko ustaz ni kali bahas bab Isra Mi'raj nak ceramah, kena hafal dua ayat ni lah. Bukan dua ayat nah. Hak satu mula tu Isra tu seayat lah. Hak Mi'raj ni panjang sikit. Ada berapa ayat ni? Ada 18 ayat, lebih pendek-pendek dah. Dia kena hafal ni. Dia kena syarah ni lah. Dah. Surah An-Najm ayat 1 hingga 15 dah. Tu ayat Mi'raj ni. Jadi kita bincang ni ayat Isra baru ni. Yang disediakan dengan innahu huwal sami'ul basir. Maka seolah perbuatan di sini itu ri'ra'ah, melihat dah. Ira'ah melihat dah. Melihat tu, apa itu melihat? Melihat itu menjadikan sesuatu yang tidak dilihat menjadi terlihat. Benda tak nampak, tidak nampak tu melihatlah dah. Nah. Demikian itu ada kalanya dengan memindahkan yang dilihat kepada peraturan orang yang melihat. Atau dengan memindahkan orang yang melihat. Kerana ia yang akan menembus kepada peraturan sesuatu yang dilihatnya. Kita ambil sebagai contoh. Di sana ada hama penyakit yang akan diselidiki dia. Benda halusnya dah. Hama penyakit sudah ada sebelum diselidiki lagi. Dan bukanlah makna diselidiki di sini mereka menemuinya. Kan tapi itu ada tanpa harus menggunakan panca indera. Manakala telah diciptakan kaca pembesar, maka sesuatu yang tidak dapat dilihat dengan mata iaitu hama penyakit sekarang sudah dapat dilihat dengan alat lah. Maka berhasillah melihat hama penyakit yang sebelumnya tidak dapat dilihat. Dilihat dengan apa? Dengan melakukan pemindahan. Iaitu kita mendatangkan kaca pembesar. Kaca pembesar lah yang dapat membesarkan sesuatu. Maka sesuatu yang awalnya tidak dapat dilihat sekarang sudah dapat dilihat. Gitulah. Macam-macam lah. Kadang-kadang benda tu ikut penglihatan biasa tak nampak. Tapi apabila you guna sistem satu capung ni, ukur fizik biasa. Rembuh kaca pembesar ni. Di langit ke apa Allah Nabi nampak benda pelik lagi, dah lebih jauh lagi, benda pelik lagi. Ya ada sistem lain lah dah. Kita ni boleh nampak ke TV dah. Dah tengok TV hak duduk jauh dah. Ataupun lah ni ikutlah handset dah. Live kita ceramah ni duduk seluruh dunia boleh dengar dah. Begitu juga apabila sistem Allah ni buat ni lagi canggih lah dah. Lah ni pun nak buat ke style nampak macam 3D dah. Nampak toko dah. Tengok tu nampak timbul dah. Bukan tu dah nampak macam timbul dia.
Lepas ni mungkin berlaku dah. Tahulah sebelum kiamat. Dia menapok tokoh dah. Berat lagi lah. Canggih lagi dah. Sebagai contoh lain, orang yang menderita sakit mata pergi menemui doktor. Kemudian doktor memberikan kacamata lah ataupun spek tu kepadanya. Spek itu dapat membuat sesuatu bertambah besar lah. Bertambah nampak lah. Maka sesuatu yang awalnya tidak dapat dilihat, sekarang dia dapat melihatnya. Jadi melihat itu ada kali yang terjadi dengan mengubah sesuatu dalamnya kepada peraturan orang yang melihatnya. Sehingga dia dapat melihatnya. Asalnya tak nampak. Tapi jadi melihatnya kerana ada sistem peraturan fizik tambah lagi lah. Atau hak zahir dah, hak lain. Allah nak berbuat macam-macam lah. Ke Nabi boleh buat dah. Atau dengan memberikan sesuatu pada sesuatu lihat untuk melihat zatnya. Apabila terjadi peristiwa Isra'. Allah berfirman agar kami perlihatkan kepadanya. Ini kerana Nabi SAW itu berada di bumi. Dan bagi dia seorang manusia dengan peraturan manusia lagi. Peraturan penglihatan itu tunduk kepada peraturan cahaya. Peraturan cahaya tidak ada seorang pun yang berbeza pendapat padanya. Nah. Kita nampak-nampak ni. Ikut hukum fizik biasa ni. Kita nampak kerana ada cahaya dah. Kedua, Rasul dan malaikat ni. Tentang falsafah Mi'raj ni. Ketika Rasulullah berpindah kepada tempat yang paling tinggi. Bertemu dengan para Nabi yang sudah meninggal sebelumnya. Dan bertemu dengan para malaikat. Maka terjadi perubahan pada diri Nabi SAW. Seolah-olah sifat manusianya telah dicampurkan dan baginda mengambil sesuatu dari sifat malaikat yang dapat melihat dirinya sendiri. Apabila baginda telah naik ke langit, apa yang Allah firman? Sesungguhnya ia telah melihat dan Allah tidak mengatakan kami telah memperlihatkan kepadanya. Jadi ia telah melihat. Nabi tengok sendiri. Bukan kami perlihat kepadanya, bukan Allah memperlihat kepadanya. Dalam peristiwa Isra' Allah berfirman kami perlihatkan kepadanya. Ketika peristiwa Mi'raj Allah berfirman dia telah melihat sendiri. Seolah Rasulullah dalam sifat manusianya sahaja pun di bumi memerlukan pada keseimbangan peraturan pada dirinya dengan nisbah kepada orang yang melihat. Dan sesuatu lihat. Sedangkan ketika di langit bagi dia telah mengambil sesuatu yang lain. Dan sesuatu yang lain itu telah membuat dirinya dapat dilihatnya. Ini kerana di sana telah menjadi malaikat. Dan Nabi jadi sifat malaikat. Sifat manusia telah dicampakkan. Dan sifat malaikat telah menguasai pada diri baginda dah. Dia naik langit tu jadi bukan sifat manusia dah. Bukan sistem manusia. Maka jadilah baginda dapat melihat dah. Rasulullah SAW dalam masalah ini mengalami 3 fasa. Itu pada fasa ini baginda masih menjadi manusia dan Jibril memperlihatkan sesuatu kepada Muhammad SAW. Dia masa Isra' ni tak? Kemudian Nabi bertanya apa ini ya Jibril. Ketika baginda mendengar suara baginda bertanya apa ini ya Jibril. Kemudian Jibril menjawab ini dan ini. Akan tetapi ketika Nabi naik ke langit, ternyata baginda telah melihat sesuatu yang dilihat. Sehingga baginda tidak meminta pemahaman dari Jibril lagi tentang sesuatu yang dilihat oleh baginda sendiri. Baginda mendengar dan terus memahaminya. Automatik faham. Jadi telah terjadi sesuatu pada diri Nabi Muhammad SAW. Dirinya telah menjadi seorang yang dapat memahami tanpa perantaraan Jibril. Pakai faham diri dia. Dia tengok tu bukan tengok dengan mata kepala saja. Tengok pakai hati-hati. Faham automatik. Dan melihat tanpa perantara siapa pun dah. Pasal dia masuk alam malaikat. Ya gitu dah. Kita malaikat ni jumpa Nabi. Dia kena berupa orang lah dah. Dia kembali pada sifat manusia. Dia nak masuk ke alam kita ni berupa jin pun. Nak masuk ke alam manusia ni kena berupa. Kena masuk dalam rasuk tubuh orang. Ataupun dia berupa dengan orang tertentu dah. Berupa dengan ular lah. Berupa dengan natal dah. Jadi jin pun gitu nak. Dan kalau dia apabila berupa dalam bentuk ni jadi lemah sebenarnya. Jin kau gapo jadi lemah. Kita kata boleh mampu macam-macam lah tak. Supaya jadi pun manusia malaikat pun ngocah. Nah, sakit kali dia telah berupa kepada bentuk zahir manusia. Dia ikut peraturan manusia, peraturan alam zahir lah. Jadi ikut peraturan alam gaib lah. Nah. Dia bukan lebih berkuasa tapi kes ni lain sistemnya dah. Kadang-kadang dekat je dah orang kena susuk kartun ni. Benda dekat tak nampak ni. Ataupun ada gaya-gaya pergi hunggar, pergi jogging masuk hotel lah. Jaga trekking lah. Kabar susuk ke jin lah. Ikut jin lah. Jadi, ya kerana apa? Kerana dia telah masuk sistem lain lah. Padahal nak main tempat tolong tu tak. Nak makan cekuk apa? Sipuk ke apa dah. Ada kulit-kulit sipuk dah. Dia nak makan dia lah. Macam tulang kat. Dia jadi jin dah. Manusia ni masuk alam jin. Dia jadi macam jin. Dia pun jadi jin juga ni. Kerana telah peraturan lain. Begitu juga Nabi naik ke alam langit. Dia jadi macam malaikat dah. Tak perlu dia translate. Tak perlu oyak. Bukan diperlihatkan lagi. Nabi tengok sendiri. Dan Nabi tu seolah jadi malaikat lah. Jadi alam malaikat dah. Lebih halus daripada jin.
Di bumi Nabi masih meminta penjelasan tentang apa yang dilihatnya dah. Sedangkan masa Isra' lah nampak macam-macam. Nabi tanya Jibril wajah. Sedangkan di langit Nabi tidak perlu minta penjelasan Jibril pun. Kemudian setelah itu kita temukan Nabi telah berpindah ke satu fasa di mana terdapat malaikat. Dan Nabi dapat melihat dan berbicara kepada mereka. Dekat dengan malaikat dah. Serta dapat memahami perbicaraan mereka. Alam lain tu dah. Nabi masuk alam lain. Setelah baginda tiba di Siratul Muntaha, baginda telah berada di kawasan yang lain. Maka terhentilah kemampuan Jibril untuk meneruskan perjalanan. Malaikat tak lagi. Sampai tahap tu pun malaikat tak lagi. Kemudian setelah itu baginda berada pada kawasan Nur. Dan Jibril sudah tidak lagi bersamanya. Pada kawasan cahaya, sekatai cahaya lah sempadan dia. Tak lagi dah. Ini membuktikan bahawa keadaannya Nabi Muhammad telah naik setahap demi setahap dan telah berpindah dari keadaan malaikat. Manusia pada jadi macam malaikat dah. Kepada suatu yang malaikat pun tidak sanggup untuk menanggungnya lagi. Dan tanpa ditemani oleh Jibril dah. Ada satu peringkat ni di atas lagi Nabi lagi dah. Jadi ketika di dunia Nabi Muhammad itu seorang manusia bersama Jibril. Setelah itu baginda berubah keadaannya menjadi malaikat bersama para rasul dan Jibril di langit. Gitu dah. Setelah itu baginda berada pada keadaan yang lebih tinggi daripada keadaan malaikat sekalipun. Sehingga Jibril berkata pada baginda, jikalau aku maju ke depan, maka aku akan terbakar. Namun jikalau engkau yang maju, maka engkau dapat melangkaui tabir. Maka zat pada diri Nabi itu telah terjadi perubahan demi perubahan. Jadi sesuaikan dengan tempat baginda berada dah. Jadi, ya sistem lain lah. Ada geduk bicara lagi, Nabi nak naik atas langit, warna tak logik Mi'raj ni. Sebabnya, kalau Mi'raj, udara tak ada oksigen, tak boleh nyawa dah. Nabi dia kira peraturan manusia dah. Sedangkan Nabi telah jadi macam peraturan malaikat dah, sistem malaikat dah, sunnatullah dan sistem malaikat. Okay, boleh berjatuh kita ni manusia ni boleh jadi macam alergin. Alergin tu pelik masa pun lain dah. Ada tu yang selama dah, 3 minggu, berapa minggu dah, boleh-boleh dah. Padahal je hilang ni setengah hari, sehari gitu je dah. Orang jumpa mula dia nak. Ya selama dah alergin dah. Ya lain dah. Sistem lain dah. Begitu juga dia pergi ke langit. Nabi pergi ke langit ada sistem lain pula, peraturan lain pula. Jadi lain-lain lah. Malaikat ya jin ke malaikat ke. Kalau berupa manusia, kena ikut sistem manusia dah. Lepas ke malaikat pelembek lah. Kalau tiru manusia tu tidak bisa mana dah. Gitu dah. Maka ketika baginda berada pada Mala'ul A'la, yang ini tempat yang tinggi, Jibril dengan sifat malaikatnya pun tidak sanggup untuk melangkaui tabir yang ada. Jika ia tak melakukannya, maka ia akan terbakar. Sedangkan Nabi tetap sanggup untuk mengoyak tabir yang ada. Oleh kerana itu, terjadi 3 keadaan pada diri Nabi. Pertama, sebagai manusia di bumi. Malaikat di langit. Jadi Nabi jadi macam malaikat di langit sebelum di Sidratul Muntaha. Itu malaikat bagus dah. Kemudian setelah itu, keadaan Nabi ni melebihi malaikat. Itu setelah Sidratul Muntaha ada peringkat lebih canggih sistemnya, peraturannya melebihi para malaikat. Di sanalah baginda berbicara langsung dengan Allah. Sedangkan baginda melihat Allah itu ada perbezaan terjadi di kalangan ulama ni. Naik ke atas juga ni. Tapi masa adanya. Nah, sepatutnya ni tidak berarah, tidak bertempat ni. Kalau kata bertempat Allah ni. Jadi macam makhluk lah. Allah tak boleh taharuk ni. Tak boleh bergerak jadi macam makhluk. Kerana dia guna sistem bahasa, sistem akal lah. Ilmu akal daripada Aristotle, Muallimul Awal dah. Tok guru nombor 1 dah. Guru nombor 1 dan ilmu kalam ni ialah Aristotle dah. Plato, Aristotle lah. Orang-orang yang Yunani dah. Bila guna bahasa tu tak boleh nak tak boleh nak canggah dah. Itu masalah dah. Ulama kita juga dulu dah. Kita saja ulama kita tapi kita terima hakikat lah. Benda tu kadang-kadang telajuk pergi tu pening lah. Jadi pening dah. Kita benda hak mudah jadi payah lah. Kalau kita terima mudah, relax lah, biasa lah. Allah di atas langit, di atas aras, biasa lah. Hakikatnya dia bicara lah. Dan dia bicara atas tu, maksudnya mesti ada bawah lah. Nak diti, mana boleh diti pasal Allah SWT lah. Allah ni berada, maksudnya berpihak lah, bergantung nak aras agama pun. Saya nak fikir benda tu. Allah kata di atas. Sidratul Muntaha, Nabi pun naik pada atas ni, nak jumpa Allah SWT lah. Fikir secara biasa sajalah. Yang ketiga, Rasul dalam Mi'raj. Kami katakan sungguhnya ketika baginda di bumi itu ira'ah. Dah. Maksudnya diperlihatkanlah. Kerana beliau masih bersifat manusia lagi tak nampak benda-benda gaib, benda-benda tak nampak ni. Maka ketika baginda berpindah ke langit, maka berubahlah sifat manusia pada diri Rasulullah.
Dan Rasulullah mula menjadi sifat malaikat dia. Sehingga baginda dapatlah berbicara dengan malaikat. Dan para rasul yang sudah meninggal dunia sekalipun, serta berjumpa dengan mereka dah. Malaikat ni, halus lagi dia alam ruh ni, ada jin ke apa, halus lagi lah. Sebab tu Nabi boleh. Masa tu Nabi jadi alam lain dah tu dah. Jadi sistem lain, tadi dia boleh jumpa dengan ruh Nabi-Nabi dan apa lah dah. Hal itu terjadi ketika baginda pada fasa yang ketiga, yang telah kita ceritakan tentangnya. Kami katakan lagi, sungguh Jibril itu salah satu malaikat yang luar biasa. Namun Jibril mempunyai kelemahan ketika ia berkata kepada Nabi, sampailah di sini tempatku. Dah. Hal itu menunjukkan Nabi Muhammad SAW telah berpindah ke suatu tempat yang lebih tinggi dari malaikat dah. Kepada suatu yang lebih tinggi daripada malaikat. Mengapa ini? Kerana baginda akan berbicara langsung dengan Tuhannya dah. Sedangkan dalam melihat Tuhannya itu ada perbezaan ulama ni. Kecek lah Tuhan dah. Ada kata kecek guana Tuhan dah. Tuhan ni sama sifat dia dah. Daripada azali sampai sekarang sifat yang sama. Dia tak boleh kecek dah. Jadi salah-salah tidak boleh kalam ni. Kalam pun tak boleh kecek dah. Itulah jadi Mu'tazilah dah. Lepas tu ahli sunnah pun orang timbul pula istilah kalam nafsi pula dah. Kalam dari diri pula dah. Dia banyak kali lah dia jadi payah, complicated sebabnya guna hukum akal. Aristotle tu menyebabkan dia jadi payah lah, jadi detail sangat nak cerita pasal Tuhan. Sedangkan kita cerita pasal Tuhan ni secara umum je. Lepas tu laisa kamitslihi syai', Allah tidak serupa dengan makhluk. Dia sesuatu pun dah. Yang lain jadi getis kat tu sudah tawakuf, tak usah nak bincang lebih. Tapi apabila duk main gitu kat pening lah. Hak dia bincang ke ulama salah. Dia sekadar Allah Nabi ni boleh tengok Tuhan dia. Ada sahabat kata Nabi boleh tengok Tuhan. Nabi boleh tengok Tuhan. Ada kata Aisyah apa kata tak nampak Tuhan dah. Gitu dah cerita dia dah. Ketika Allah berbicara apa yang dia sampaikan. Dah. Ni kita bacalah. Ni surah surah An-Najm lah. Kita baca sekali lagi kau dah. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamu shadidul quwa. Dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fa kana qaba qawsaini aw adna wa muha ila 'abdihi ma awha ma kadzaba al fuadu ma ra'a afatumarunahu 'ala ma yara ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. Artinya demi bintang ketika terbenam lah. Demi bintang ketika terbenam, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru dah. Ma'adallah sahibaku wa ma ghawa dah. Dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemahuan hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa dah. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. In huwa illa wahyu yuha. Yang diajarkan padanya oleh Jibril yang sangat kuat. Allamahu syadidul quwa dah. Yang punya akal yang cerdas. Dzu mirratin fastawa dah. Yang punya akal yang cerdas, dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli dan dia berada di ufuk yang tingginya. Wahabil ufukil a'la. Fastawa wahabil ufukil a'la lah. Jibril menampakkan diri dengan rupa yang asli sedangkan dia berada di ufuk tinggi. Kemudian dia mendekat. Thumma dana fatadalla. Inilah ada setengah kata Tuhan tak. Ini melibatkan malaikat lagi, malaikat Jibril. Thumma dana fatadalla. Jadi secara umumnya semua ijma' lah soalah dah. Kalau ada salah seorang dua hak salah, sebenarnya benda tu bukan cerita pasal Allah lagi. Semua cerita pasal Jibril dah. Summa dana fatadalla. Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi. Fa kana qaba qausin aw adna. Kemudian dia mendekat lalu bertambah dekat lagi, maka jadilah dia dekat pada Muhammad sejarak dua ujung busur panah. Maksudnya busur panah, lagi busur panah dekatlah kita kata tak. Tak siapa semeter lah kita kata tak. Bukan panah tu panjang mana dah. Tak dapat 2 meter lah kata semeter ke gitu, semeter lebih gitu dah. Dekat lah kita kata dah. Lalu dia menyampaikan kepada hamba-Nya Muhammad kepada apa yang telah Allah wahyukan dah. Ni nak. Fa auha ila 'abdihi ma auhana. Ni apa maksud fa auha ila 'abdihi ma auhana. Jadi sini kata lalu dia menyampaikan kepada hamba-Nya Muhammad apa telah Allah wahyukan.
Hati tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka adakah kaum musyrikin Mekah hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya? Fa'auha ma kadzabal fuadu ma ra'a afatamarunahu 'ala ma yara. Itulah kiranya. Itu surah An-Najm ayat 1 hingga 12. Atamarunahu ma ya'ala ma yara tu. Apakah kaum musyrikin Mekah hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya? Dah sekat tu surah An-Najm 1:12. Kemudian mereka membantahnya atas apa yang dilihat Rasulullah. Lepas tu mereka bantah dah. Bantah jawab pula dah. Jawab. Dia kata dah sungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya asli pada waktu yang lain, iaitu di Sidratul Muntaha. Dia kata pula ni. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratul Muntaha. Inilah ayat ni menyokong ayat atas ni. Waktu menunjukkan Jibril bukan cerita pasal Allah ni. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra, sungguhnya dia telah melihatnya Jibril itu dalam rupa asal sekali lagi di sisi di Sidratul Muntaha lah. Berdekatannya ada syurga tempat tinggal. Indaha jannatul ma'wa lah. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha lah. Diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu. Ma zaghal basar wa ma tagha. Tidak berpaling, tidak melampauinya dah. Tidak berpaling, tidak melampauinya dah. Sesungguhnya dia telah melihat sebahagian tanda-tanda kuasaan Tuhannya yang paling besar. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Jibril saja tu satu tanda besar dah nak tambah nampak syurga. Ma'wa agak pun menagilah tanda-tanda kebesaran yang sangat hebat lah. Setelah itu apabila baginda telah tiba di fasa terakhir, Allah berfirman, Allah SWT memberikan akal untuk mencerna sesuatu dan itu sebuah rahmat dari Allah. Allah berfirman, mengapa kamu membantahnya dalam hal ini? Sesungguhnya dia telah melihat sebahagian tanda-tanda kuasaan Tuhannya yang paling besar. Allah SWT tidak menguji kita dengan sesuatu yang kurang difahami yang terjadi pada sesuatu. Allah berfirman, mengapa kamu membantahnya? Pada firman Allah yang berbunyi, sesungguhnya dia telah melihat sebahagian tanda-tanda kuasaan Tuhannya yang paling besar. Maka itu merupakan pemberitahuan dari Allah dan bukanlah pemberitahuan dari Muhammad. Bukan Nabi cerita ni, Allah cerita tu. Sekira-kira Muhammad tidak mengatakan pada mereka bahawa baginda telah melihat dari tanda-tanda kebesaran Tuhan yang paling besar, Nabi tak kata gitu dah, Allah cerita dah. Paling besar di sini merupakan bentuk na'at, bentuk sifat untuk kalimah tanda-tanda kebesaran. Para mufassir ni, Tok Guru tafsir mengatakan ketika mereka mengatakan bahawa kalimah yang paling besar itu merupakan bentuk na'at, bentuk sifat, maka maksudnya ayat tersebut iaitu Nabi telah melihat tanda-tanda kekuasaan Tuhannya, iaitu tanda-tanda kekuasaannya yang paling besar. Akan tapi yang lebih dapat terima bahawa firman Allah yang berbunyi, sungguhnya dia telah melihat sebahagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Maksudnya Nabi telah melihat tanda-tanda kekuasaan yang paling besar dari tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang banyak tu. Ini paling besar. Maka seolah tanda-tanda kekuasaan Allah yang terjadi itu merupakan tanda-tanda kekuasaan dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Tanda-tanda kekuasaan dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Perhitungan besar dan menakjubkan kerana nisbahkan kepada Allah SWT. Maka seolah-olah kalimah yang paling besar itu berbentuk maf'ul. Objek maf'ul kena buat lah. Dan bukanlah bentuk ni'at sifat bagi tanda-tanda kuasa Allah. Akan tetapi sesungguhnya dia telah melihat sebahagian tanda-tanda kuasaan Tuhannya. Apa yang telah dilihat? Dia telah melihat tanda kuasaan yang paling besar. Tidak diragukan lagi bahawa Jibril tetap bersama Nabi Muhammad di bumi. Dan Jibril juga bersyarikat. Bersekutulah melihat sesuatu yang terjadi dalam perjalanan. Sama-sama tengok. Di langit, Jibril juga tetap bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi ketika berada di tanda-tanda kekuasaan yang paling besar, yang itu merupakan fasa yang terakhir, Jibril tidak mampu lagi untuk meneruskannya. Dan tidak ada seorang pun malaikat yang sanggup. Malaikat pun tak sanggup. Nama hanya Nabi sendiri saja yang mampu. Apabila kita perhatikan firman Allah yang berbunyi, kemudian dia mendekat lalu bertambah dekat lagi, maka jadilah dia dekat pada Muhammad sejarak 2 hujung busur panah atau lebih dekat lagi. Surah An-Najm 8 hingga 9 ini perbincangan ni dah. Ada kata Tuhan. Aku bukanlah orang yang dapat disamakan dengan para mufassir ketika mereka menafsirkan mendekat. Yang mendekat itu adalah Jibril. Kerana Jibril bersama Nabi. Ada ulama tafsir kata gitulah nak. Selama Jibril bersama Nabi, mengapa ia harus menjadi dekat lagi? Walaupun ulama tafsir amal kata Jibril situ dah. Tapi apa yang perlu dekat lagi? Mungkin Jibril duduk sama Nabi dah.
Bahkan lebih dia mendekat sejarak dua hujung busur panah atau lebih dekat lagi. Adalah makna lain kepada kita bahawa maksud dengan lalu bertambah dekat lagi, maka jadilah dekat. Itu sesuatu yang lain. Itu dari Tuhannya, bukan Jibril dah. Dia bahlah. Jadi hak dekat tu bukan dari Jibril dah, tapi Tuhan dia. Sebab apa? Sebabnya cerita Jibril atas tu memanglah cerita Jibril. Siapa ayat tu saja dah. Ayat tu saja tu. Syekh ni pun pertikaikan jugalah. Walaupun ulama tafsir kata Jibril, pada gapo Jibril mendekat lagi. Pasal Jibril ni, ya kau bukan dekat dengan Nabi ni. Ya kau Mekah lagi dah, Masjidil Haram lagi dah. Nak pergi ke Masjid Aqsa. Bukan naik lang pun duduk dekat semua dah. Apa perlu dekat lagi dah. Kita telah katakan bahawa sungguhnya Allah itu ada dan aku ada. Maka adakah keberadaan Allah itu seperti keberadaanku? Apakah ilmuku itu seperti ilmu Allah? Sebagai contoh lagi, aku bersifat hidup. Dan Allah juga bersifat hidup. Namun adakah hidup Allah itu seperti hidupku? Jadi mengapa kamu menafsirkan bahawa Allah itu mendekat dan lebih mendekatinya? Atau Rasul mendekat dan mendekatinya, seperti aku mendekati dan kamu mendekatiku? Kami katakan Maha Suci Allah. Apabila ada sesuatu yang dimiliki oleh Allah itu serupa dengan manusia, maka mestilah kita nisbahkan itu kepada kesuciannya, kepada asal dalam kesuciannya. Apabila Allah bersifat dengan sesuatu seperti, kemudian dibersamai di atas arash untuk mengatur segala urusan. Surah Yunus ayat 3 tu. Kita juga dapat bersemayam di atas kursi. Maka janganlah kamu katakan semuanya semayam Allah SWT itu seperti semayam aku. Ni Syed Muhammad Alwi Maliki. Dia ni kita tengok ni dari segi bab asma' wa sifat ni. Kerana dia tidak menetai mana Ibn Taymiyah ni. Ni kita, ni kata-kata ustaz kita nampak dah. Kalau dia anti-wahabi, kata orang melampau dia. Dia kata pakar Syed Muhammad Alwi Al-Maliki lah apa. Kita tengok sini dia nak jadi macam akidah salah lah. Macam Ibn Taymiyah pula sini pula dah. Jadi kita kena bersikap adil insaf. Semua ulama ni ada lebih ada kurangnya, ada silap dia dah. Cuma dia dalam bab bid'ah ni ada bah lah. Istirasah gapo tu ada ulama salafi kritik dah, ada setengah nak kafir dan macam-macam lah. Kita cuba elok lah. Cuma kita benda tu kita tahu dah. Batas-batas dia dah. Dari segi ni dia seolah terima dah. Dia kata ilmu kita tidak serupa dengan ilmu Allah. Jadi kita, walaupun kita ada ilmu, kita ada hidup. Hidup kita tu lain, hidup Allah lain. Jadi kita tak boleh kata serupa lah dah. Tak boleh kita kata ilmunya seperti ilmuku dah. Adanya seperti adaku dah. Kekayaannya itu seperti kekayaanku dah. Hidupnya itu seperti hidupku. Tak boleh lah kata gitu. Mengapa? Mereka berkata kerana mendekat itu termasuk sifat tubuh. Dan Allah bersih dari tubuh. Itulah mereka duk katanya orang ilmu kalam ke apa ni dah. Jadi taharub bergerak ni. Maka wajiblah kita ambil perbuatan itu nisbahkan pula kepada si pelakunya. Dan wajib pula bahawa Allah tu yang mendekat dan mendekati. Atau Allah itu turun ke langit dunia seperti setiap malam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis. Kemudian Allah berfirman, adakah orang yang bertaubat, maka aku akan menerima taubatnya. Dalam hadis sebut Allah turun setiap malam 1/3 malam terakhir dia. Jadi untuk dengar orang berdoa kepada dia, meminta keampunannya, bertaubat dia. Adakah orang meminta pengampunan, maka aku akan mengampuninya dah. Dalam hadis tersebut dah. Maka aku tidak tergambar kalau turunnya Allah itu seperti turunku dah. Jadi kita tak boleh fikirlah, cakaplah turun Allah seperti turun kita dah. Allah ni bukan makhluk. Dengan malaikat pun hebat Allah lagi dah. Lebih ghaib Allah lagi, tidak serupa dengan malaikat lah. Kenapa ini? Kerana menurutku Allah SWT Maha Suci yang tidak serupa dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'. Apabila ditemukan sifat Allah seperti sifat manusia, maka wajiblah dinyatakan bahawa sifat Allah tidak seperti sifatku. Gitulah kita faham dah. Allah Maha bersih dari zatnya seperti zatku dah. Maha bersih dari zatnya tu seperti zatku. Jauh lah daripada zat kita manusia ni. Perbuatannya seperti perbuatanku, jauh sama sekali dah. Sifatnya seperti sifatku pun jauh sekali dah. Jadi kita tengok ni, Syed Muhammad Al-Wali Maliki ni setengah salah pinti mana dia dah. Kita nak faham ada bah-bah tertentu dah. Ya ada perkara-perkara kita nak faham, ada perbincangan di kalangan ulama ni. Ada setengah tu, dia bahas asma' wa sifat, dia tegah. Imam Zahabi kau pulak tegah lah dah. Ya macam Ibn Taymiyah dah. Tapi ada setengah tu, dalam bab ni lembut sikit dah. Bab istirasah ke apa ni, isti'anah ataupun tawassul ni lembut sikit. Ada tegah bab tawassul dah, tapi dia bab asma' sifat dia Asy'ariyah sikit dah. Ta'wil lah ke apa dah. Jadi kalau kita ni bersifat lapang dada, baca banyak, belajar barang amal tu, kita akan jumpa berlaku. Kita tidak cepat menuduh orang terkeluar dengan daripada ahli sunnah dengan mudah-mudah dah. Kafir mudah-mudah keluar, Islam mudah-mudah keluar, ahli sunnah mudah-mudah tidak mudah dah.
Cuma ni kita kata benda ni sebagai manusia, walaupun dia ulama besar, ada kesilapannya, tak boleh pakai abad ni nah. Kita pakai abad lain lebih selamat, gitulah. Itulah keadaan manusia dia. Padalah sekat tu dulu perbincangan kita tentang falsafah Mi'raj ni. Wallahu alam, subhanakallah. Tunggu dulu lah sikit ingat aku banyak lagi dah. Itu panjang dah. Kita berhabis sikit dah. Hal-hal yang dilihat Rasulullah mempunyai dalil dan makna dah. Mahas para Rasul selalu berasal dari Allah yang menciptakan manusia dengan peraturan untuk manusia. Di cipta manusia ada peraturan untuk manusia dah. Alam zahir kita tak serupa dengan alam jin. Mungkin nak kata bisa jin pun kalau masuk alam kita lembek juga timbuk kita kalah dia nak. Ada dia tu bisa alam dia lah kalah alam kita pula dah. Tapi kalau kita masuk alam dia, kita jadi pada dia juga, boleh gajah juga ni dia dah. Jadi sama lah, sama level dah. Jadi kita pun macam jin juga, gitulah. Kerana kita semua orang yang tunduk dan patuh. Patuh pada Allah lah, pada sistem Allah. Peraturan Allah. Dalam arti kata si pembuat ciptaan yang berhak menentukan ciptaannya, Allah boleh berhak kita masuk alam mana. Si pembuat televisyen yang berhak menetapkan peraturan ciptaannya dan cara pemakaiannya dah. Itulah kita tengok planet lain tak. Nak cari-cari planet sistem suria matahari kita ni tak ada makhluk lain jumpa dah. Betul ke tak ada ataupun ada dengan makhluk tak nampak kita ada sistem lain dah. Tak tahulah dah. Maka semua pencipta dari kalangan manusia, mereka yang berhak menetapkan peraturan pada ciptaannya. Sekira-kira tidak ada seorang pun yang menyatakan bahawa ia telah menciptakan manusia, maka manusia itu ciptaan Allah. Selama manusia ciptaan Allah, maka Allah yang membatasi peraturan ciptaannya. Sistem sunnatullah, sistem zahir ni, kita pakai itulah. Tak boleh kita nak menerabas sistem alam barzah, alam ruh dah. Minta nak wali kutub, wali abda dah. Minta hajat dah. Seolah-olah Allah beri mandat kepada dia. Alam ghaib dia dengan alam pendengar ghaib Allah SWT ni lebih hebat Allah, lebih cepat Allah mendengar dah. Macam mana kita kata tak wali lebih mendengar daripada Allah dah? Malaikat wali betul-betul mendengar hak kita ayat ni sokar pula dah. Betul tak betul? Ambil dalil hak Nabi kecek nama kafir tu mukjizat Nabi dah. Setelah itu makhluk harus tunduk kepada peraturan yang telah diciptakannya dah. Sunnatullah, sistem zahir kita nak ikhtiar, Nabi pun ikhtiar dah. Pergi pakai baju besi dah. Tapi Nabi tak minta dengan wali kutub, wali abda ke apa dah. Ataupun nabi-nabi lah zaman Nabi tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam masalah ke apa tak minta dengan malaikat pun tak minta. Minta dengan Allah terus dah. Ini seperti keadaan aku pergi membawa televisyenku yang rosak kepada tukang cukur agar dia dapat membetulkan televisyenku yang rosak. Tak boleh lah dah. Kita TV pun jumpa orang baik TV lah, bukan tukar cukur, tukar gunting rambut dah. Tentu saja aku salah pergi ke sana kerana orang yang dapat memberiku televisyenku adalah orang yang membuatnya dah, orang yang buat TV tu lah kalau boleh baik pun dah. Allah Ta'ala berfirman, adakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui yang kamu lahirkan dan rahsiakan dah. Allah cipta kita, Allah tahu belakang lah, lemah kurang lebih. Surah Al-Mulk ayat 14. Hal itu menunjukkan bahawa semua syariat dari syariat manusia itu bertentangan. Kerana syariat manusia dapat berubah-ubah dan berganti-gantian dan juga dapat dihilangkan dan didatangkan kembali oleh orang lain. Undang-undang konvensional yang buat manusia tidak dapat kekal melainkan disebabkan ada yang melindunginya. Apabila telah hilang yang melindunginya, maka undang-undang itu hilang dengan sendirinya. Maka seolah-olah dibalik semua undang-undang manusia itu mempunyai kekuatan yang melindunginya. Ketika kekuatan itu hilang, maka undang-undang itu pun habis. Dah. Kalau negara perang yang apa orang hilang KJL, hilang undang-undang itu lah. Aku lebih suka mengatakan pada orang yang pembuat undang-undang, sungguhnya undang-undang manusia itu dibuat untuk nafsu manusia. Maka apa yang kamu ketahui tentang nafsu manusia? Apa itu nafsu manusia? Nafsu manusia itu bukanlah perut dan lambung saja. Dan juga bukan akal yang dapat memahami saja. Bukan pula naluri saja. Sesungguhnya nafsu itu sifat yang tetap dalam hati yang berbilang-bilang jumlahnya. Sampai sekarang kamu tidak mengetahui berapa jumlah bilangan dari sifat yang tetap dalam diri ini, dalam hati ini. Dalam hati manusia ni banyak mana sifatnya, tak tahu dah. Maka bagaimana kamu dapat membuat undang-undang untuk sesuatu yang tidak kamu ketahui dah. Ni ikut peraturan putih ke apa dah. Allah tetap hudud apa kisah ke apa dah. Duk konden dah, tak adil lah, bahaya lah, melampau lah dah yang anggap undang-undang Allah. Dia buat undang-undang tu, VIP tu lepas macam dah. Orang miskin ni kena puluh-puluh ribu kena samai, tak pakai emas. Gitulah contohnya dah. Banyak lagi lah orang putih ni. Orang pembunuh ni payah nak hukum mati dah.
Orang yang kena bunuh tu mudah nak bunuh nah. Orang yang kena bunuh orang ni macam-macam belik dah. Nah, tak sebih hukum mati dah. Karut dah. Apabila orang-orang membuat undang-undang itu mengetahui, maka mereka mengetahui sesuatu, kemudian membuat undang-undangnya dan juga meninggalkan sifat yang lainnya tetap dalam hatinya. Di sini apa yang terjadi pada manusia yang meliputi segala sifat-sifat tetap ini. Di dalamnya ada sifat kenyang dan lapar. Pastilah itu akan menimbulkan kegoncangan dalam jiwanya. Hal ini dapat dibuktikan dengan satu jemaah yang mengibaratkan satu undang-undang ekonomi seperti Sweden. Satu negara yang kehidupan ekonominya telah mantap lah. Di negeri itu, setiap individu punya ekonomi yang mapan dan tinggi. Bersamaan dengan itu, di sana juga angka bunuh diri di kalangan pemuda sangatlah tinggi. Situ padahalnya orang kita kata per kapita lah tinggi dah. Tahap dunia nombor 1 dah. Bersih lagi pola ekonomi, kaya tak kaya dah. Tapi pemuda bunuh diri ramai. Nah, orang muda pakat bunuh diri. Ini membuktikan bahawa bukanlah lambung itu segalanya, bukan materi segalanya. Nah. Maka di sana ada rasa lapar yang terdapat dalam jiwa manusia, jiwa hati rohani pun lapar. Cuma kita dapat ayat dah sebelum ni. Ada orang putih ni bawa falsafah Yunani dan falsafah India tu. Tuhan yang alim dah. Jadi rohani dia bersatu dengan Tuhan dah. Bersatu dengan percikai kita, mana roh-roh ni adalah percikai ataupun titisan Tuhan macam Nabi Muhammad. Itu asal lagi tu. Kita roh kita ni biarlah kita rohani kita ni kena rasa berbeza. Tuhan tu suku, Allah suku, kita suku, kita bukan Tuhan dah. Gitulah. Kita memerlukan Allah. Dan itu tidak diketahui sumbernya dan tidak diketahui jalan untuk mengobatinya lah. Dah lapar rohani ni kata dah. Kerana itu dalamnya terdapat sesuatu yang tidak diketahui manusia. Sehingga mereka tidak dapat membuang undang-undang padanya dah. Sehingga ramai bunuh diri lah. Duduk Korea ada ramai dah. Jadi orang yang mencipta sesuatu itulah yang orang yang membuat undang-undangnya. Oleh kerana itu Allah SWT yang menciptakan nafsu manusia. Dan dialah yang menciptakan undang-undang untuk nafsu tu lah. Untuk kawan nafsu tu. Rasul datang untuk membuat peraturan dalam aktiviti kehidupan manusia dengan undang-undang ciptaannya. Ciptaan Allah lah. Selama ini merupakan sangat penting bagi para rasul dan mereka mendatangkan undang-undang ekonomi, politik, sosial dan akhlak. Mereka juga mendatangkan undang-undang yang lain. Di antaranya undang-undang beribadah yang dalamnya Allah berfirman yang bermaksud mendekatlah kepadaku dengan ini. Maka akal tidak dapat menyelami dalam permasalahan ini kerana Allah berfirman kepadamu, mendekatlah kepadaku dengan kamu mengerjakan salat lima waktu dengan tata cara yang khusus. Jadi, ini tak boleh pakai akal, pakai gapo lah. Tak boleh pakai Quran saja. Ada kata dia ni, sewajar sesak Wahabi sesak lah kau dia. Baik dia jadi Quran lah, Quranis. Ngagut dah nak semaya gua dah. Mana ada dalam Quran sebut cara semaya dah. Berapa rakaat, rokok setengah mana, sujud setengah mana, tak ada cerita berlaku dah. Jadi kita kena pakai Quran sunnah, ikut Nabi ajar lah. Akan tapi dalam undang-undang yang lain yang berkaitan dengan undang-undang kemasyarakatan politik dan sebagainya, maka akalmu dapat membantahnya, dapat ditingkatkan isinya. Dan juga kamu dapat menemui perbezaan dan keistimewaannya. Ini maqasid syariah lah. Dia boleh fikir ni. Ada benda dia boleh fikir peraturan yang pakai mas tangan mana dah. Sebagai contoh iaitu apa yang dilakukan musuh Islam ketika mereka hendak menyeimbangkan undang-undang mereka dengan undang-undang Islam. Setelah terjadi perbandingan di antara kedua undang tersebut, ternyata undang-undang Islam lebih selamat dan dapat diterima dah. Kalau buat perbandingan molek, nampak Islam lebih adil, lebih sesuai dah. Sebagai contoh orang yang dengki terhadap Islam dalam hukum talak. Ternyata di Itali membuat undang-undang untuk menyelesaikan perkara rumah tangga yang kacau balau dengan membolehkan talak. Hal itu dilakukan kerana bahaya tidak dibolehkan talak lebih besar dah. Tak boleh cerai dah. Orang putih ni ikut Kristian tak boleh cerai. Boleh cerai gomo jatuh lain juga dah. Hotel lain juga dah. Jadi benda tu pun dah jadi. Baik cerai-cerai sungguh dah. Contoh lain ialah kita mengetahui negara Amerika telah banyak mengeluarkan dana jutaan dolar untuk mengharamkan khamar arak lah. Akan tapi Islam datang dari awal langkah telah mengharamkan khamar dengan jayanya dah. Tak serupa putih. Habis juta-juta tak jaya. Kau kuat lah arak dah. Mereka menjadikan menikahi isteri lebih dari satu merupakan aib agama Islam dah. Orang ngani, Allah hak ngani ni kepak orang dah. Namun sekarang mereka mula membahas manfaat dari pernikahan lebih dari satu. Dan ni orang putih mikir logik juga dah. Daripada otina tak dijaga dah. Nak carikan anak payuh ni biarlah lelaki tu boleh menikah. Kayak ramai dah. Dan masalah seksual prostitut ke apa kata, perzinaan ni boleh dia kawal dah. Gitulah. Tidak tak orang kalau tak nikah ya jadi tak ada tanggungjawab lah. Tak boleh pegang anak dah. Sedangkan maksud pernikahan ni nak pegang anak. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika subhanakallahumma hamdika subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.